Baik, kembali dalam cerita di Seberat Berita. Kalau di segmen pertama tadi, saya bersama dengan Fadilah Sulaiman yang mana berkongsi warna-warni kemeriahan Hari Gawai 2022 yang disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak secara khususnya. Untuk segmen kedua, tanggal 1 Jun 2022 juga, kalau di Sarawak itu adalah perayaan Hari Gawai, tetapi di Ibu Negara berlangsungnya satu konvensyen Barisan Nasional yang ke-48 baru saja selesai sebentar tadi. Ada kami bawakan secara langsungnya. Kalau ada yang terlepas untuk mendapat perkembangan dan juga apa sajalah laporan berita yang terkait dengan Convention BN Barisan Nasional ke-48, anda boleh terus ke astroaudi.com. Ada rakan-rakan kami siapkan artikel dan juga mikro konten untuk anda dapatkan apa sajalah yang anda mahukan tahu berkaitan dengan Convention BN ke-48. Sepanjang sudah tentu yang dinanti-nantikan adalah ucapan Perdana Menteri pada penghujung Convention BN ke-48 itu. Banyak perkara yang diutarakan, daripada melihat kepada muhasabah dan juga formula Barisan Nasional hinggalah melihat kepada hala tuju dan juga mewajahkan semula Barisan Nasional. Juga disebutkan oleh Perdana Menteri tentang pilihan raya umum yang ke-15. Untuk itu saya nak terus bersama dengan Firdaus Azil. Mungkin boleh ditarik keluar tiga perkara utama dan juga yang diberi tumpuan dalam ucapan Perdana Menteri pada Convention Barisan Nasional ke-48 tadi, Firdaus. Okey, baik, terima kasih Fauzi. Seperti yang Fauzi maklumkan, saya dan juga rakan-rakan setugas telah berada di Pusat Dagangan Dunia dan BTC ini untuk berbincang rapat tentang Convention Barisan Nasional kali ini, yang mana sudah pasti pada paginya kita menyaksikan bagaimana tone ataupun mood itu telah pun dimulakan oleh ucapan daripada Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan, lebih kita kenal sebagai Tok Mat. Kemudian di antara itu juga kita mendengar bagaimana Perdana Menteri yang juga merupakan naib pengerusi Barisan Nasional merangkap naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga memberikan ucapan selaku Perdana Menteri, dan kemudian yang majlis ini ditutupi oleh ucapan penutup oleh pengerusi Barisan Nasional sendiri yang juga merupakan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan mungkin saya boleh juga sebutkan seperti mana yang Fauzi sebutkan tadi, tiga perkara utama yang ataupun main points daripada ucapan Perdana Menteri sebentar tadi ialah bagaimana beliau mengingatkan bahawa ketika ini kerajaan walaupun diterajui oleh Barisan Nasional tetapi bukan secara dominan, dan itu juga menunjukkan bagaimana mengapa pentingnya untuk Barisan Nasional bergerak dengan lebih bersepadu kali ini. Walaupun hanya ada 4 parti berbanding kalau kita boleh ingat dahulu 13 parti, kini Barisan Nasional hanya ada 4 parti sahaja yang didokong oleh UMNO, MIC, MCA serta Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, tetapi mereka kesehatannya komited. Kerana convention ini saya lihat memang kami sedia maklum bahawa ia adalah untuk memberitahu, memberi mesej kepada rakyat, kepada negara bahawa Barisan Nasional sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum, yang mana walaupun prerogatif ini terletak di tangan Perdana Menteri yang juga merupakan dan juga kabinet, tetapi beliau sendiri berulang kali mengatakan, malah disebut di dalam ucapannya bukan saja hari ini, sebelum ini juga disebutkan bahawa beliau adalah seorang parlimen, yang mana perbincangan 5 top 5 ini yang akan menentukan bilakah tarikh pilihan raya umum. So, itu sedikit sebanyak antara yang boleh kita ringkaskan, kita rangkumkan daripada ucapan Perdana Menteri sebentar tadi, Fauzi. Begitu kuat audio yang berada di WTC Kuala Lumpur. Itu adalah suasana terkini yang kami bawakan berkaitan dengan pasca Convention Barisan Nasional ke-48. Tapi dalam ucapan yang sama, dalam majlis yang sama di Convention Barisan Nasional turut disentuh oleh Perdana Menteri, iaitu berkaitan dengan inisiatif untuk memberi bantuan tunai kepada golongan B40, antara lain bagi mengurangkan ataupun membantu mengurangkan kesan akibat kenaikan harga barang. Kalau boleh untuk waktu ini kita dengarkan sedikit reaksi segera daripada penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Baju Badai mengenai sejauh mana impak kepada bantuan tunai ini akan memberi kesan kepada B40 secara khususnya dalam mana kita bercakap tentang isu semasa berkaitan dengan inflasi makanan. Mengeluarkan subsidi berjumlah 71 bilion setakat ini di tahun 2021, dan ini merupakan satu jumlah yang besar, dan kerajaan akan terus menyokong. Misalnya pada 1 hari bulan Julai, apabila subsidi kepada penternak ayam dimansuhkan, ada 720 juta sebulan yang akan diagihkan kepada kumpulan B40. Kalau kita bagikan 720 juta dengan 4 juta orang
isi rumah di MP40. Jadi kita mungkin boleh memikirkan satu keluarga akan menerima tambahan RM180 sebulan. Okey, Firdaus Azil, mungkin dalam 1 ataupun 2 minit yang akhir ini mungkin boleh dikongsikan selepas berakhirnya Konvensyen Barisan Nasional ke-48 turut disentuhkan, PRU boleh diadakan bila-bila masa daripada sekarang. Firdaus mengikuti rapat tentang perkembangan politik semasa pada waktu ini. Mungkin jangkaan Firdaus sendiri, apa yang boleh kita lihat sepanjang dalam tempoh terdekat ini, khususnya akan ada pengumuman-pengumuman ataupun akan ada sidang-sidang media oleh parti-parti politik baik daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang, khususnya melihat kepada tarikh PRU yang ke-15 ini. Okey, baik, terima kasih. Saya kira masih terlalu awal untuk kita menjangkakan bila tarikh pilihan raya, tetapi kita sedia maklum ada window-window tertentu ataupun tingkap tertentu tempoh masa yang mungkin kita boleh agak sedikit sebanyak. Sebagai contoh, ada yang mengatakan sepaling awal akan diadakan pada bulan 9 September sebagai contoh, tetapi kita harus ingat jika dilanjutkan sehingga ke bulan 11, bulan 12 berkemungkinan akan terganggu mungkin dengan musim tengkujuh dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun tempoh untuk pilihan raya ini ataupun tempoh untuk parlimen ini bubar dengan sendirinya ialah sehingga Ogos 2023, masih banyak masa. Tetapi selain daripada ucapan, daripada mesej-mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri ataupun pemimpin parti politik, kita juga sentiasa mendengar mesej-mesej ataupun mungkin hint ataupun mungkin sedikit tanda-tanda. Sebagai contoh, bagaimana kita melihat di peringkat cawangan, di peringkat bahagian sudah melakukan gerak kerja dan sebagainya, ucapan-ucapan daripada pemimpin politik sudah memakin berbau politik dan sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda yang kita nantikan. Dan juga difahamkan ketika ini akan ada sidang media oleh pemimpin kanan Parti Barisan Nasional yang mungkin media-media di dalam sana akan meminta perincian ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apakah mesej bagaimanakah ataupun secara spesifiknya bila sebenarnya tarikh pilihan raya umum yang seperti Perdana Menteri maklumkan tadi tak akan lewat walau sesaat pun apabila masanya sudah tiba. Itu semua akan kita cuba dapatkan penjelasan lebih lanjut, Fauzi. Terima kasih Firdaus Aziz. Saya kira saya perlu melepaskan dan juga memberi laluan kepada Firdaus untuk meneruskan agenda tugasannya. Seperti yang Firdaus Aziz katakan, mungkin akan ada sidang media susulan daripada apa yang diumumkan ataupun apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri, khususnya melihat kepada tarikh PRU 15 bila-bila masa daripada sekarang. Anda boleh terus ke astrooni.com, ada kami muat naik ataupun kami siarkan artikel-artikel berkaitan. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.